Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk 1. Nama saya Adibah Suzainah binti Jailani. Nombor matrik saya 17DKA21F1063. Ingin membentangkan faktor persekitaran geofizikal yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Secara lazimnya, sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Seperti contoh, penduduk membuat pertempatan di suatu tempat dan mewujudkan budaya yang baru di tempat tersebut, dan akhirnya lahirlah budaya daripada mereka. Contoh yang lain, pedagang Arab yang datang dari Arab menetap dan berkahwin dengan orang Melayu, lalu wujudlah budaya lain di dalam budaya Melayu. Terdapat beberapa faktor geofizikal yang mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Seperti contoh yang ketiga-tiga ni. Yang pertama, dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Yang kedua, sumber dan produk pertanian dari alam Melayu. Yang ketiga, peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Seperti yang kita tahu, tanah Melayu ni merupakan kedudukan yang strategik untuk pedagang lain untuk datang ke sini untuk berdagang. Contoh sebab kedudukan kita yang strategik ialah dikelilingi Laut Cina Selatan. Kedudukan yang strategik untuk pedagang dunia untuk datang berdagang di tanah Melayu. Yang kedua, sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, iaitu China dan India melalui kegiatan perdagangan. Seperti yang kita tahu, tanah Melayu ini merupakan tanah yang kaya dengan sumber dan hasil bumi, yang membuatkan pedagang lain ingin datang berdagang ke tanah Melayu. Antara contoh dan produk sumber dari alam Melayu, yang pertama ialah biji timah. Biji timah merupakan hasil yang banyak yang terdapat di negara kita seperti di Perak. Yang kedua, rempah ratus. Yang ketiga, teh. Yang keempat, kelapa sawit. Kelapa sawit juga banyak terdapat di tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Madeleine Agustin. Nombor 17 DKA 21F1059 dari kelas DKA 1B. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk faktor persekitaran geofizikal yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Apa itu geofizikal? Suatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Geofizikal tanah Melayu Semenanjung yang dikelilingi Laut China Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan peradaban besar dunia China dan India melalui kegiatan perdagangan. Suasana ini secara tidak langsung telah mempengaruhi jiwa dan tindakan Melayu untuk tidak bekerja keras kerana punca rezeki yang mudah kerana terdapat hasil daripada tanah yang subur dan laut yang kurang bergelora serta hutan yang kaya dengan sumber makanan. Hal ini kerana masyarakat tidak akan ditimpa kebuluran. Terletak di laluan perdagangan timur dan barat. Kedudukan Semenanjung Tanah Melayu di laluan perdagangan utama antara timur dan barat. Ia menjadi tumpuan kepada para pedagang asing dan sekaligus memainkan peranan sebagai penyambung kawasan perdagangan utama di dunia pada ketika itu. Yang kedua ialah pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Pulau Sumatera menghalang tiupan angin monsun barat daya, manakala banjaran Titiwangsa dapat menghalang tiupan angin monsun timur laut. Keadaan ini membolehkan kapal dagang berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Yang ketiga ialah bentuk muka bumi yang berbukit bukal. Ini menjadi petunjuk kepada pedagang untuk berlayar ke Melaka dan tempat yang strategik untuk memerhati dan mengawasi Selat Melaka. Kesimpulannya,
Secara umumnya, kedudukan geografi telah memainkan peranan sebagai pembentukan interaksi antara tamadun. Contohnya, kedudukan geografi Kerajaan Melaka. Malahan, melalui persekitaran geofizikal ini juga berlakunya aktiviti perdagangan antara pihak luar. Ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan ekonomi di tanah Melayu pada ketika itu. Akhir sekali, dapat membentuk rumpun etnik Melayu di seluruh kepulauan Asia Tenggara. Contohnya, Melayu Deutero. Berikut adalah gambar Melayu Deutero. Setakat ini sahaja tajuk pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afrina binti Ramlan daripada kelas TKA 1B, nombor matrik 17 TKA 21F1061. Hari ini saya akan terangkan mengenai faktor persekitaran geofizikal yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Pendahuluan. Lazimnya sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Seterusnya, geofizikal Tanah Melayu, sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Samping itu, sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Faktor persekitaran geofizikal yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Faktor yang pertama, geofizikal di Tanah Melayu. Kedudukan penempatan yang strategik dan bebas dari bencana alam. Seterusnya, kedudukannya yang terletak di sepanjang jalan perdagangan antara timur dan barat. Faktor yang kedua ialah sumber dan produk. Kedudukan geografinya yang terlindung oleh Pulau Sumatera menggalakkan pertumbuhan plankton dan menjurus kepada peningkatan hasil laut. Samping itu, terdapat juga sumber galian terutamanya emas, biji timah dan arang batu. Penutup. Peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan dan kemajuan tinggi, halus dan baik. Akhir sekali, ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah sangat penting kerana boleh membantu pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Hai, nama saya Muhammad Aziz bin Samsul Kamal. Nombor pendaftaran saya 17 DKA 21F 1065. Saya daripada kelas DKA 1B. Okey, nama lecturer saya Nur Amalia binti Ruslan. Nombor kod MPU 21032 untuk penghayatan etika dan peradaban. Okey, tajuk pembentangan saya adalah pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai. Adalah isu imigrasi. Konteks Malaysia menurut ujar Syamsul Amri 2016, beliau menjelaskan bahawa pola migrasi baru yang berlaku di Malaysia iaitu yang pertama sekali melibatkan pelbagai individu dan kelompok yang berbeza, rata-rata bersaiz kecil. Kedua, migrasi berlaku lebih pantas dari zaman kolonial, selalunya tak terkawal, yang haram dan halal. Okey. Tiba dengan pelbagai alasan, contohnya pelarian, pendatang haram, pelajaran antarabangsa, ekspatriat, penyelundupan, perdagangan manusia dan juga aktiviti belakang takbir seperti pelacuran dan sebagainya. Semasa pembentukan masyarakat Malaysia, Perbadanan Majmuk daripada Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1402 hingga 1511. Lepas tu pergi pula kepada penjajahan Portugis daripada tahun 1509 hingga ke 1641. Tu dia pergi ke masyarakat majmuk. Penjajahan Belanda daripada tahun 1641 hingga ke 1824. Seterusnya penjajahan British pada tahun 1826 hingga ke 1941. Dia pergi pula kepada pendudukan Jepun pada 1941 hingga ke 1945. Dia berbalik pula kepada penjajahan British pada tahun 1946 hingga 1948. Okey, seterusnya kemerdekaan pada tahun 1957. Pada kepelbagaian pada pembentukan Malaysia pada 1963. Kepada seterusnya dari kemajuan ke kepelbagaian.
Istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Budaya majmuk di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertemuan budaya besar. Dia berpecah kepada dua, peradaban majmuk dan masyarakat majmuk. Yang pada peradaban majmuk, ianya bercirikan semula jadi, tanpa paksaan dan fleksibel. Masyarakat majmuk pula, ia bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Ini adalah kesan ataupun pembentukan etika dan peradaban masyarakat pelbagai. Yang pertama, sistem masyarakat. Merangkumi perihal agama, kepercayaan, penempatan, kualiti hidup dan jangka. Yang keduanya adalah sistem pentadbiran. Merangkumi perundangan, pentadbiran, pengurusan institusi, sistem nilai dan moral yang teratur. Yang akhir sekali adalah nilai budaya. Ianya merangkumi bahasa yang mempunyai nilai serumpun, daya reka cipta dan teknologi serta kreativiti. Ini sahaja pembincangan saya. Terima kasih.